Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan selamanya mari sama-sama kita banyakkan syukuran kepada Allah SWT dengan limpah kurnia rahmat dan inayah dapat sama-sama kita berkumpul pada hari ini bagi meneruskan sesi pengajaran kita pada hari ini, iaitu Tauhid tahun 5. Bagi meneruskan pengajaran kita pada pagi ini, mari sama-sama kita membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. Alhamdulillah, salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada hari ini kita akan meneruskan pada unit 3, akibat tidak beriman kepada qada dan qadar. Akibat terdapat 5 akibat jika kita tidak beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama apa? Yang pertama, hukumnya menjadi kafir. Hukumnya menjadi kafir. Jika kita tidak beriman kepada qada dan qadar, apa yang Allah telah tetapkan, apa yang Allah telah tentukan kepada kita, maka akan menjadi kafir. Kafir ni apa? Keluar Islam lah. Sebab beriman dengan qada dan qadar ni merupakan rukun iman yang 6. Akibat 2, jauh daripada rahmat Allah. Jauh daripada rahmat Allah. Macam mana Allah nak bagi rahmat kepada kita, kan? Kalau kita tidak beriman kepada qada dan qadar tersebut, dia akan jauh daripada rahmat Allah. Yang ketiga adalah mudah berputus asa dan malas berusaha. Ini akibat jika kita tidak beriman dengan qada dan qadar. Mudah putus asa. Sebab apa? Kita kata ada Allah Ta'ala dah tetapkan dah apa yang kita jadi lepas ni, jadi kita tak payahlah nak buat bersungguh-sungguh, kita tahu dah apa yang berlaku. Maka mudah putus asa. Nampak tu adalah akibat tidak beriman kepada qada dan qadar. Okey, yang keempat, menjadi sombong dan angkuh. Menjadi sombong dan angkuh. Maksudnya apa? Bila kita berusaha tapi kita tidak meminta kepada Allah, kan? Kita tidak bertawakal kepada Allah, maka akan menjadi seorang yang sombong dan angkuh. Sebab itulah qada dan qadar Allah ni kita kena beriman. Yang kelima adalah jiwa tidak tenteram. Asyik resah, gelisah aja, kan? Maka itulah antara 5 akibat tidak beriman kepada qada dan qadar. Jadi untuk kita elakkan 5 perkara ni, maka kita kena beriman dengan qada dan qadar. Kita tengok pada muka surat yang ke-11. Perhati, fikirkan dan fahami. Nampak tak? Gambar yang pertama tentang apa tu? Keluarga yang saling salam, mak ayah dicium anaknya, anaknya cium maknya, kan? Saling kasih sayang menyayang. Ni gambar yang kedua adalah, nampak tak? Seorang yang sentiasa memberi sumbangan kepada orang lain, membantu orang lain. Itu antara sifat lah, sifat orang yang mulia, membantu orang lain. Nampak ni. Seterusnya, berjemaah, sentiasa berjemaah dalam satu perkara, macam ni solat. Yang bawah ni apa? Belajar ilmu agama, kan? Ini antara perkara-perkara yang baik lah. Sebab itulah tahu ni, kalau kita sakit, ada orang datang ziarah sakit, ataupun kita menziarahi orang sakit. Ni antara 5 sifat yang mulia yang perlu kita contohi, supaya kita tidak terlibat dengan orang-orang yang tidak beriman ni. Orang yang tidak beriman ni, jadi akibat dia banyak. Jiwa tidak tenteram, menjadi sombong dan angkuh, mudah berputus asa, jauh daripada rahmat Allah, dan hukumnya menjadi kafir. Itu antara 5 akibat jika tidak beriman dengan qada dan qadar. Okey, yang terakhir adalah hikmah. Ini 2 unit kita akan pelajari, iaitu unit yang keempat ni adalah hikmah beriman kepada qada dan qadar. Okey, apakah hikmahnya? Dalam dialog ni murid tanya apakah hikmah sekiranya kita beriman kepada qada dan qadar? Okey, guru dia bagi tahu apa? Antara hikmah beriman qada dan qadar ialah melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar, serta menjauhkan diri daripada sifat sombong dan putus asa. Apa tadi? Bersyukur dan banyak bersyukur dan bersabar. Banyak bersyukur dan bersabar. Yang kedua adalah menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Menjauhkan diri daripada sifat sombong dan putus asa. Selain itu, ia juga memupuk sifat husnuzon. Apa tu husnuzon? Bersangka baik dan rajin bekerja serta menenangkan jiwa. Itu antara hikmah. Kat sini ada satu,
2, 3, 4. Ada 4 lah. Bersyukur, banyak bersyukur dan bersabar, hikmah yang pertama. Yang kedua, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Yang ketiga, memupuk sifat husnuzon, iaitu sangka baik. Kita akan jadi bersangka baik dengan orang lah. Apa yang Allah bagi kita, alhamdulillah, kita bersyukur. Apa yang bila kita tak dapat lagi, kita usaha bersungguh-sungguh. Nampak tu, itu adalah hikmah orang yang beriman dengan qada dan qadar. Kita bersangka baik dengan Allah, kan? Orang tu berjaya, kita bersangka, oh Allah bagi dia berjaya dulu, mungkin kita lepas ni. Nampak, kita bersangka baik. Rajin bekerja serta menenangkan jiwa. Bila kita rajin bekerja, maksudnya kita berusaha untuk berjaya, dan dia akan menyebabkan kita tenang jiwa kita. Itu antara dua lah yang kita belajar hari ni. Baik, kita tengok aktiviti ni. Sumbang saran. Akibat sekiranya seorang itu tidak beriman kepada qada dan qadar. Apa yang berlaku jika kita tidak beriman kepada qada dan qadar tadi? Contoh tadi apa tadi? Jiwa tidak tenteram, kan? Boleh jadi kafir. Apa lagi akibat dia lagi? Ada 5 tadi, kan? Jadi kita akan apa? Yang 5 tadi, jauh daripada rahmat Allah, mudah putus asa. Itu antara akibat tidak beriman kepada Allah. Dan hikmahnya, kita beriman kepada qadar. Apa hikmah tadi? Okay, baik, Ustaz nak kamu buat 2 aktiviti ni, 1 dan 2. 1 dan 2. Kita tengok Maryam redha dan sabar ketika sakit. Kasim bersyukur setelah terselamat daripada dalam kemalangan jalan raya. Nampak, dia bersyukur. Okey, Ustaz nak kamu buat aktiviti ni 1 dan 2. Yang pertama tu mengenai akibat tidak beriman. Yang kedua, hikmah sekiranya kita beriman. 2 itu saja kamu dalam buku. Okey, sebelum Ustaz mengakhiri, mari kita sama-sama buka muka surat 14. Okey, doa merupakan perhubungan antara manusia dengan Allah untuk mendapatkan sesuatu yang baik dan menjauhkan diri daripada sesuatu yang buruk. Ini adalah maksudnya kepentingan doa. Sebab itulah doa silahul mukmin. Doa itu senjata bagi orang Islam. Jika kita nak sesuatu, kita minta dengan Allah. Jika kita hendak menghindari sesuatu, kita minta dengan Allah. Kita berdoa kepada Allah. Kemudian kita bertawakal. Allah nak bagi ke, Allah tak bagi ke, itu semua terserah kepada Allah. Mungkin Allah akan tunaikan doa kita tu dengan segera. Mungkin Allah Ta'ala nak tunaikan doa kita kemudian. Macam-macam lah, insyaAllah. Okey, baik. Amalkan. Berdoalah hanya kepada Allah yang Maha Berkuasa. Yang kedua, sentiasa berdoa kepada Allah dalam semua keadaan, sama ada susah ataupun senang. Okey, ini adalah yang kita perlu amalkan. Kerana apa? Kerana kita berdoa hanya pada Allah, tidak pada pokok, tidak pada matahari. Sebab orang zaman kafir dulu, kafir Quraisy dulu, dia menyembah pokok, dia menyembah berhala, dia menyembah matahari. Ingat, kita sebagai orang Islam hanya berdoa kepada Allah sahaja. Yang kedua tadi, kita sentiasa berdoa. Susah senang, kita sentiasa berdoa. Jangan nanti senang kita malas nak berdoa, bila susah, dah ada masalah baru nak berdoa. Itu antara yang perlu kita amalkan. Jadi itu saja ni Ustaz nak kongsikan aktiviti tadi, akibat dan juga hikmah. Ma asabaka min hasanati fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'ati fa min nafsi. Apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang lemah dan kurang itu daripada kelemahan diri sendiri. Wa qali hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.